Pada tahun 1947 di sebuah makmal ujian rahsia Soviet, satu eksperimen saintifik yang dibenarkan pihak berkuasa tentera telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik Soviet. 5 banduan yang dianggap sebagai musuh negara telah ditahan untuk dijadikan subjek kepada eksperimen rahsia itu. Mereka telah dibawa ke dalam satu ruangan gas tertutup, dengan perangsang bawaan udara yang diberikan kepada mereka selama 30 hari berturut-turut. Perangsang tersebut adalah gas yang membuatkan mereka terjaga selama eksperimen itu berjalan. Banduan-banduan itu telah diberi janji palsu di mana mereka akan dibebaskan dari penjara lebih awal jika mereka menyelesaikan eksperimen itu dalam tempoh 30 hari. 5 hari pertama berjalan lancar. Dengan subjek berkelakuan secara biasa, bercakap antara satu sama lain, dan berbisik kepada penyelidik melalui pintu kaca sahala. Namun, hari-hari seterusnya, perkara-perkara pelik mula ditunjukkan subjek. 5 hari pertama, subjek menjalani kehidupan mereka seperti biasa, berbual sesama sendiri, dan kadang-kadang melakukan aktiviti seperti yang diarahkan oleh penyelidik yang memantau perkembangan mereka. Ketika hari semakin berlalu, perbualan di antara subjek beransur-ansur menjadi lebih gelap. Mereka mula berbual tentang pengalaman dan trauma sewaktu Perang Dunia Kedua. Selepas 9 hari, seorang subjek tanpa sebab yang diketahui, mula menjerit secara tidak terkawal, dan dia menjerit selama berjam-jam. Manakala subjek-subjek lain langsung tidak menunjukkan tindak balas terhadap jeritan itu seolah-olah hanya mengendahkannya. Subjek itu menjerit terlalu lama sehingga melukakan pita suaranya, dan menyebabkannya menjadi bisu. Apabila subjek kedua mula menjerit, kelakuan subjek-subjek lain menjadi lebih pelik. Mereka menghalang penyelidik dari melihat kelakuan mereka dengan menutup tingkap kaca menggunakan halaman buku yang dikoyak dan najis mereka sendiri. Beberapa hari berlalu tanpa penyelidik dapat melihat ke dalam. Ruang gas itu bertukar menjadi sunyi sepi. Pelik dengan keadaan tersebut, mereka menggunakan interkom untuk menguji sama ada subjek masih hidup. Dengan suara yang lemah, subjek memberi respon dan menyatakan mereka patuh pada arahan. Pada hari ke-15, para penyelidik memutuskan untuk menghentikan gas perangsang dan membuka semula ruang itu. Bagaimanapun, keputusan tersebut mendapat respon yang pelik dari subjek di mana mereka tidak mahu gas dihentikan kerana takut mereka akan tertidur. Apabila penyelidik memasuki ke dalam ruang itu, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka mendapati bahawa 4 subjek masih hidup, tetapi mereka telah mencacatkan dan memotong badan mereka sendiri selama beberapa hari yang lalu. Subjek-subjek itu bukan sahaja mengoyakkan daging dan otot, malah mengeluarkan beberapa organ dalaman perut, mengamalkan kanibalisme ke atas diri sendiri, serta memakan daging rakan mereka sendiri. Mereka juga menyekat darah dan air yang terkumpul di atas lantai dengan menutup laluan air menggunakan daging rakan mereka yang telah mati dan helaian kertas dari buku. Rakan mereka pada waktu itu telah ditemui mati di atas lantai sebaik sahaja bilik itu dibuka. Melihat keadaan bilik yang sangat mengerikan, penyelidik telah memanggil beberapa anggota tentera untuk membawa subjek-subjek eksperimen keluar dari bilik tersebut. Namun, kesemua subjek bertindak ganas kerana mereka enggan meninggalkan bilik itu dan merayu kepada para penyelidik untuk terus memberikan gas perangsang. Walaupun mengalami kecederaan yang sangat teruk, subjek menunjukkan kekuatan yang cukup luar biasa dengan membunuh beberapa askar serta mencederakan yang lain ketika mereka dipaksa keluar dari bilik itu. Selepas mereka akhirnya berjaya dibawa keluar dari bilik, kesemua subjek bukan sahaja menunjukkan kekuatan yang luar biasa, malah mempamerkan rintangan yang tidak pernah dilihat sebelum ini terhadap dadah dan ubat penenang. Menunjukkan keupayaan untuk terus hidup walaupun mengalami kecederaan maut, dan keinginan terdesak untuk terus berjaga dan diberi gas perangsang. Ketika berada di bilik pembedahan untuk merawat kecederaan, seorang subjek telah diberikan ubat bius yang mampu menidurkan MOS, namun ia tidak memberi kesan kepada subjek. Selepas mencuba beberapa kali, akhirnya doktor berjaya mendapatkan dos yang sesuai untuk menidurkan subjek. Tetapi, keputusan untuk menidurkan subjek hanya akan menyebabkan mereka mati. Jadi, doktor membuat keputusan untuk tidak menggunakan ubat bios ketika mereka merawat kecederaan maut yang dialami subjek. Seorang doktor berkata, melihat pada kecederaan, mereka ini tidak sepatutnya masih hidup.
Lagi mengerikan ketika seorang jururawat memotong bahagian badan yang tidak boleh diselamatkan lagi. Tanpa sebaran ubat bios, subjek tidak menunjukkan langsung perasaan sakit, sebaliknya tersenyum, dan cuba berkata sesuatu kepada jururawat itu. Selepas diberikan pen dan kertas, subjek tersebut menulis teruskan memotong. Salah seorang subjek yang masih memiliki suara, ketawa mengilai ketika doktor sedang melakukan pembedahan terhadap kecederaannya. Dia meminta kepada doktor yang merawatnya agar diberikan gas perangsangan. Salah seorang doktor itu berkata, "Kenapa anda mahukan gas itu?" Dia menjawab, "Saya mahu kekal terjaga." Selepas kecederaan parah berjaya dirawat, atas arahan pegawai tentera, walaupun bertentang dengan kehendak penyelidik. Ketiga-tiga subjek yang terselamat telah dihantar kembali ke bilik gas perangsang, dengan monitor EEG yang dipasang pada mereka menunjukkan detik-detik kematian otak. Sebelum bilik itu sempat ditutup, salah seorang subjek telah tertidur dan meninggal dunia. Komander tentera ketika itu mengarahkan 3 penyelidik yang lain dikurung di dalam bilik itu bersama 2 subjek yang masih hidup. Bagaimanapun, arahan tersebut mendapat tentangan salah seorang penyelidik, yang mengeluarkan pistolnya dan membunuh komander tersebut, serta subjek yang bisu dengan menembak kedua-dua mereka di kepala. Dengan hanya satu subjek yang masih hidup, penyelidik yang ketakutan berkata, "Aku tidak akan membenarkan diri aku terkurung di dalam bilik dengan raksasa yang tidak lagi boleh dipanggil manusia." Penyelidik itu bersungguh-sungguh bertanya kepada subjek, "Apa yang berlaku kepada kamu sebenarnya?" Subjek itu hanya tersenyum dan berkata, "Dia adalah kejahatan yang wujud di dalam fikiran manusia, yang hanya dapat dikawal dengan cara tidur." Selepas terhenti seketika, penyelidik itu menembak dada subjek itu. Dengan nafas yang tersekat-sekat dan hampir mati di atas lantai, subjek itu menggumam kata-kata terakhirnya, "Jadi, hampir bebas." Russian Sleep Experiment adalah creepypasta yang menceritakan kisah 5 subjek ujian yang didedahkan kepada gas perangsang penghalang tidur dalam satu eksperimen saintifik era Soviet. Walaupun ia dianggap urban legend, banyak organisasi berita seperti Snopes, News.com.au, dan Life About menjejaki asal-usul cerita ini disebabkan gambar yang merupakan salah satu subjek telah tersebar dan mendapat liputan secara meluas di media internet. Cerita ini telah disiarkan pada 10 Ogos 2010 oleh pengguna bernama Areng Soda, yang nama sebenarnya tidak diketahui sehingga kini.